العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah ya. Okay, saya ulang ya, kita pada halaman 32 ya. Kita latihan kita hari ini adalah ayat Quran ya, huruf dal ya. Itu numbering saja ya. Lepas tu kita sebenarnya bab ini masih di dalam bab isim mausul. Ya. Siapa tak faham isim mausul boleh tanya. Ya, apa maksud isim mausul? Boleh ya. Isim mausul ni dia ada kumpulan dia tersendirilah ya. Ada 7 isim mausul ya, ada 7. Ada pecahan dia ada muzakkar ya, ada muzakkar, ada muannas, dan pecahan dia juga ada lagi untuk ya, mufrad, untuk dua dipanggil musanna, dan juga untuk jamak. So adalah, tapi tak panjang sangat dia punya list dia ya. Okey. Saya cakap tadi kenapa numbering kita tu numbering kita hamzah, ba, jim, dal, ha. Nampak dia boleh je nak letak numbering tu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Ataupun dia boleh je letak A, B, C, D. Dia tak nak letak A, B, C sebab ini bahasa Arab. Betul tak? Bahasa Arab tolak tepilah A, B, C, D tu semua dia tak nak lah. Dia nak ya. Numbering kalau ikutkan boleh je. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Hari ni latihan nombor apa? Nombor 4. Contoh numbering. Tapi sebaliknya digunakan numbering dia tu hamzah, ba, jim, dal, ha. Itu. Kenapa? Linda dah mengaku dah. Dia tak ingat. Kak Ayah tadi apa? Apa Kak Ayah cakap apa tadi? Saya pun tak juga. Okey, kita buka yang lain. Yan, agak-agak kenapa? Kenapa numbering dia macam tu? Kita nak tanya Yan dulu. Silakan. Tak tahu salah. Okey, tak tahu. Okey, Amy? Tak tahu juga. Tak tahu juga. Okey. Dia punya susunan dia sebenarnya kalau kita tengok hamzah, ba, jim, dal, ha tu kalau kita cantumkan dia, jadikan dia bentuk kalimah abjadnya. Abjad. Abjadnya. Nya ha tu sebenarnya dhamir ya. Abjadnya. Abjad tu apa? Abjad ABC kan? A, B, C, D, E, kan. Dan sini sebenarnya dia tulis abjadnya, dia kata. Tapi itulah kan nampak menarik dia punya. Dia tak tulis sudut-sudut. Bata, sa, jim, ha, ha. Dia tak susunan begitu. Dia buat macam ni. Abjadnya. Maksudnya kalau lebih pada 6 macam mana? Kalau lebih pada 6 nanti kita tengok. Selama ni buat masa ni dia sampai 5 je. Kalau kita tengok, cuba kita tengok. Depan belakang kan. Apa-apa yang contoh buat masa ni semuanya sampai 5 saja. Sampai ha saja abjadnya ya. Turutannya. Kalau begitulah antara kalau kita nak terjemahkan dia lah kenapa susunan dia begitu. Ya. Cukup buat 5. Itulah kita buat masa ni hanya 5 saja. Jadi kita kalau ada 6 kita tengok apa turutannya. Okey. Okay, hari ni kita ayat Quran kita ya, huruf dal. Ayat Quran kita huruf dal. Itu kawan kita tunjuk di skrin ya. Kalau ada buku, tengoklah buku sendiri ya. So apa yang di tempat kosong itu kita perlu isikan dengan isim mausul. Isim mausul ya, isim mausul yang mana yang sesuai untuk kita letak dalam tu. Ini ayat-ayat Quran yang tanpa tempat kosong, tapi kawan kita dah tunjuk, nampak? Kawan kita dah tunjuk kan? Tadi ada wa kan? So ni allati. Dia bukan allati tau. La tu ada alif. Ya, ada alif maksurah. So allati. Beza yang ini allati dengan allati yang kawan kita sebut tadi. Apa beza dia? Ada beza tau? Beza allati untuk ni muannas. Mu'annas betul. Allati yang Linda sebut tadi pun mu'annas, yang ni pun mu'annas. Bunyi macam sama. Tapi Linda sebut tadi la pendek. Allati Linda sebut. La satu pendek. Untuk mufrad, satu lagi untuk jamak. Yang ini untuk jamak. Ya betul. Kalau yang Linda sebut tadi sebenarnya untuk mufrad. Kalau mu'annas mufrad allati, la pendek. Ti memang 2. Tapi yang ni untuk jamak. Ya. Wallati. Dia ada satu lagi sebenarnya. Untuk jamak mu'annas ni ada satu lagi. Memang ada 2 ya untuk isim mausul. Itu beza dia. Dia punya sangat mirip dengan yang allati tadi, wallati tadi ya. So ini dia punya isim mausul lah. Kalau orang tanya apa isim mausul? Kata nama hubung. Kata nama hubung maksud dia sebenarnya yang. Kalau kita terjemahkan
dan yang, macam tu je. Dan adalah daripada huruf waw kan, ataf ya. Dan yang, macam tu. Kalau ikutkan maksud dia, bukan maksud dia ada benda lain pun, tak ada ya. Itu saja maksud dia yang. Okey, cumanya kita tahu pecahan dia allati adalah isim mausul muannas jamak. Itu cara kita sebut. Kalau boleh kita naklah sebut kategori dia. Dia muzakkar ke muannas ke, dan dia untuk mufrad ke, musanna ke, jamak ke. Itu kalau boleh kita perlu sebutlah bagi kita faham ya. Kita faham secara lebih tepat kena dia punya kategori dia lah, sama ada muzakkar atau muannas ataupun mufrad ataupun musanna ataupun jamak ya. Dan yang itu antara maksud dia ya. Okey, yaktina. Yaktina ini muannas ya, muannas juga, tapi allati tadi sebab allati tadi muannas kan? Allati muannas kan? So yaktina adalah fi'il ya. Fi'il mudhari' muannas juga. Dia memang kalau dia dah bercakap tentang muannas ya, kalau apa-apa ayat itu ditujukan kepada muannas, jadinya memang daripada isim mausulnya kita nampak muannas, daripada fi'ilnya kita nampak muannas, dan apa-apa saja kita semua nampak yang muannas. Ayat macam ni ada, tapi taklah sebanyak mana sangat ayat macam ni ya, sebab kebiasaan dalam Quran ayat itu ditujukan kepada umum. Bila ditujukan kepada umum, dia akan gunakan muzakkar punya, isim mausul yang muzakkar, fi'il yang muzakkar, dia akan gunakan macam tu. Ya, itu umum. So yang ayat macam ni kalau dia dah guna isim mausul untuk muannas, makanya apa-apa pun selalunya dalam bentuk muannas juga. Okey, yaktina maksudnya antara maksudnya, cuba tengok situ, cuba besarkan. Apa maksud dia? Kebetulan dah ada kat situ kan? Kita tunjuk kat kawan. Jadi kita dapat maksud dia sekali. Yaktina apa kat situ? Kecil tu tak nampak. Mendatangkan ataupun melakukan. Itu maksud dia. Mendatangkan ataupun melakukan. Itu dua-dua boleh dipakai. Datang ataupun membuat ataupun melakukan. Terpulanglah yang mana nak guna yang mana. Boleh saja. Dan yang melakukan ataupun dan yang mendatangkan. Itu antara maksud ya. Okey. Perkataan yaktina tu sebenarnya banyak dalam Quran ya, tapi bila dia muannas ni ustazah tak nak highlight sangat sebab dia jarang. Tapi kita perkataan tu sebenarnya banyak dalam bentuk muzakkar pun banyak sebenarnya. Tapi yang untuk muannas ni tak apa, kita ambil dia gitu saja ya. Okey, dan yang melakukan ataupun dan yang mendatangkan. Dia Okey, macam fi'il mudhari ni Ustazah, kita boleh tahu ke dia ni apa? apa? Muannas ke tak Ustazah? Ke sebab ni ya dengan nun Ya betul, ya dengan nun. Ya memang dia fi'il mudhari ya, fi'il mudhari, tapi kita nak tahu dia macam dia muannas sebab ustazah memang dah tahulah, tapi cara kalau kita tak mahir, cara kita nak tahu dia muannas tu, dia fi'il mudhari, tapi macam mana nak tahu muannas? Ya di depan dan na di hujung. Itu memang dua huruf itu memang mengatakan yatina itu fi'il mudhari yang muannas punya, muannas jamak lagi. Kalau kita tengok. Tapi apa kata kita tengok, sekejap ya. Dia ni yakti. Dia ni asalnya 3 huruf. 3 huruf ya. Okey, cuba buka 3 huruf. Okey, kita kamus biru. Kamus biru kita belajar buang sekejap huruf-huruf fi'il mudhari'. Kita nak daripada fi'il mudhari' tu kita boleh buang huruf-huruf tertentu, makanya kita akan dapat apakah fi'il madi dia sebenarnya ya. Fi'il madi untuk huwa ya, kita boleh sebenarnya. Okey, cara dia kita buang huruf ya, buang huruf ya. Lepas tu hamzah tak boleh buang. Hamzah tak boleh buang ya, huruf ya saja kena buang ya. Dan hujung tu kita buang dulu na. So tinggal apa tu? Tinggal hamzah ta ya. Hamzah ta ya. So sebenarnya tinggal 3 huruf. Apa tu ustazah cakap tadi? Yaktina ustazah dah boleh nampak sebenarnya fi'il madi dia sebenarnya 3 huruf. Sebab kita dah diajar cara kita buanglah ya. So buang huruf ya dan buang huruf nun di hujung, makanya tinggal hamzah ta ya. Ya di situ sebenarnya ya huruf ya mad asli, betul tak? Kan? Yakti, ya mad asli kan? Betul tak? Huruf ya yang huruf ya yang kedua tu. Ya, okey. Itu bila nampak ya mad asli, maksudnya kita panggil dia huruf sakit, kita panggil. Apa-apa huruf mad asli ya, alif waw ya ada 3. Huruf mad asli ada 3, alif waw ya, itu memang kita panggil dia huruf sakit. Itu bahasa Melayu. Kalau bahasa Arabnya dipanggil huruf illah.
Illah maksudnya sakit ataupun lemah ataupun senang cerita alif waw ya tadilah. Mana-mana antara tiga tadi alif waw ya sama ada dia alif ataupun waw ataupun ya itu dipanggil huruf illah. Huruf-huruf illah ataupun huruf mad asli sebenarnya. Okey, sekarang kita dah tahu dah tinggal 3 huruf, tetapi bila kita nak cari dia di dalam kamus, kita perlu baris dia tu. Baris dia semua kena baris atas. Tak boleh baris bawah. Ada atai ke ni? Tak boleh atai. Dia tak boleh atai macam tu. Dia buat ata. Dia akan jadi ata. Ya jangan dimatikan. Kalau kita kata atai, maksudnya kita matikan ya. Kita letak tanda sukun mati. Sekarang ni memang ya tu mati. Tapi dia bukan ada tanda mati tau. Dia ata. Dia macam tu. Kalau kita kata baca atai, maksudnya kita letakkan tanda mati. Tanda sukun. Betul tak? Kan? Ni atai lah ni Ustazah. Atas sajalah. Makanya ta itu sebenarnya 2 harakat. Ya. Okey, sekarang kita tengok dalam kamus biru kita. Kita tengok dalam kamus baru kita ata. Ya, kita cari di belakang. Ata. Muka surat 198 ke berapa ni? 5, 6, 7. 197. 197. Ata, 197 Atas ya. sebelah kanan bawah 4 daripada bawah. Siap 197. Kolom pertama ya? Kolom pertama. Okey, ya 4 dari bawah ya. Ata, nampak tu? Sebab tu cara kita jangan letakkan tanda mati tadi, jangan. Untuk huruf-huruf sakit ni ya, alif waw ya, kalau kita nak cari dia di dalam yang untuk fi'il madhi, jangan letak tanda sukun macam kawan kita kata atai. Bila dia letak tanda bila kawan kita kata atai, tak ada, memang tak akan ada dalam Al-Quran. Ya, jangan diletak tanda sukun. Kita jangan bariskan huruf-huruf mat tadi sebab huruf-huruf mat asli tidak dibariskan. Jadinya dia akan jadi ata. Ata macam tu ya. So ata kalau kita tengok ya ni dia berfungsi sebagai alif. Ya, dia bukan berfungsi sebagai ya. Ya. Okey, dia bagi nombor dekat tepinya 127. Jadi dia 127 kita pergi depan, saya rasa memang kalimah ni lah. Ya, memang kalimah ata. Ya, memang ada ya. Muka surat ke depan, muka surat 24. Ya, muka surat 24 ata. Okey, sekarang kita nak tengok yaktina tadi. Ya, kita nak tengok dia. Okey. Sekarang nanti kawan kita hantar di skrin ya. Ata apa ni? Okey, sekarang kita ata adalah fi'il madhi. Ingat dia bila kita cari ni adalah fi'il madhi untuk huwa. Dalam kamus apa-apa saja dia akan bagi untuk huwa. Ya. Okey. So ata adalah fi'il madhi untuk huwa. Sekarang ni kita yaktina, kita dah tahu dia fi'il mudhari'. Jadinya kita tengok dalam kolom fi'il mudhari' sampai kita jumpa yaktina. Fi'il ni ada 2 ya. Fi'il madhi ada 2 kolom. Fi'il mudhari' ada 2 kolom. Kita fokus kepada kolom yang pertama, maklum. Jangan fokus pada kolom yang kedua, majhul. Jangan. Okey, kita fokus pada kalau fi'il madhi pun kolom yang pertama maklum ata. Jadi fi'il mudhari' pun fokus pada kolom yang pertama, maklum. Majhul jangan. Majhul tu kalau kita jumpa bentuk majhul baru kita cakap pasal dia. Ya. Sebab kebiasaannya apa beza maklum dengan majhul? Maklum maksud dia aktif. Maklum, aktif ya. Aktif, nanti saya bagi contoh. Kalau majhul maksud dia pasif. Okey, katalah kita bagi contoh ata. Ata maksudnya dia telah datang. Ata, saya ambil ata dulu ya. Dia telah datang. Itu aktif. Ya, orang itu telah datang. Tapi kalau kita ambil dia punya majhul dia, utiya, dia bukan dia tau. Telah didatangkan. Itu beza maklum dengan majhul. Majhul mesti ada didatangkan, dilakukan. Kalau yang maklum tadi tak, dia telah melakukan, dia telah mendatangkan ataupun dia telah membuat, itu maklum. Tapi kalau majhul, telah didatangkan, telah dilakukan. Nampak, itu beza dia. Nampak kan? So kalau yang ada di ini dipanggil pasif. Pasif ni maksudnya dibuatlah, ya, pasif. Dibuat, dilakukan, diberitahu. Dia ada di. Itu sebenarnya majhul. Kalau maklum, melakukan, mendatangkan. Itu beza dia. Kena faham juga beza itulah. Okey. Kebiasaannya, kebanyakannya banyak yang maklum. Tetapi yang majhul tu pun banyak juga. Cumanya bila kita belajar, dia akan ajar kita yang maklum dulu. Dia ajar yang maklum dulu. Nanti bila kita jumpa yang majhul, baru kita cari. Macam tu.
So kalau kat sini kalau kita tengok fi'il madi tu kalau ambil yang ata. Kalau ata adalah fi'il madi maklum, kalau majhul dia utiya. Boleh je, banyak je dalam Quran utiya tu. Ya. Okey. Cara perubahan dia. Dia ada cara perubahan dia daripada ini madi ya. Saya bercerita tentang madi. Perubahan daripada ata kenapa jadi utiya? Okey, perubahan dia. Ini pun dia diberitahu kepada kita untuk menjadi majhul. Baris pertama perlu dhammah. Pak tadi A pada maklum kan? Sekarang perlu dhammah jadi U. Itu wajib. Lepas tu baris pertama pula huruf pertama. Huruf kedua pula perlu kasrah. Dua tu je wajib buat. So kalau yang madi maklum ata, madi majhul A tak boleh A dah, kena U. Itu undang-undang dia. Dan huruf kedua kena T. Itu wajib. UT wajib. UT. Jangan panjangkan apa-apalah UT. Kalau yang tadi ata, so dia UT. Perubahan tu wajib untuk kita kenal daripada fi'il madi maklum kepada menjadi madi majhul. Memanglah mula-mula kita rasa macam tak boleh ingat kan? Macam susah kan? Memanglah. Sebab tu majhul tu kita tak nak fokus sangat, tapi tips tu dia ajar kita lah. A jadi U, ta jadi T. Itu wajib. Selepasnya jangan buat apa-apa. Ya. Okey, itu cara perubahan dia. Sekarang kita nak cari ya'tina, kita pergi kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita tak apa, kita dari bawah, dari atas pun tak apa. Ya. Kalau fi'il mudhari' dia ya'ti, kita cari sampai kita jumpa ya'tina. Di mana? Turun je ke bawah. Untuk siapa? Untuk dhamir mana? Muzakkar. Mu'annas. Mu'annas. Mu'annas dhamir kunna. Ya, betul jamak tadi. Daripada allati tadi kita dah cakap dah. Jamak yang isim mausul tadi. Dari situ pun kita dah tahu dah jamak mu'annas. So dia punya fi'il pun akan yang jamak mu'annas juga. So ya'tina. Di situ. Lepas tu dia kalau ayat-ayat yang khusus tentang perempuan mu'annas, memang dia akan pakai yang semua mu'annas punya. Okey. Ya'tina tu sebenarnya dalam bentuk muzakkar banyak sangat sebenarnya. Ya, tapi ini khas ni lah ya. Dan yang melakukan, kita balik kepada ayat Quran kita ya. Dan yang melakukan ataupun dan yang mendatangkan. Okey, fi'il mudhari' dah tahu ya. Dhamir fa'ilnya adalah mu'annas hunna. Kalau bolehlah jamak ya, mu'annas hunna. Daripada hunna pun kita dah tahu jamak sebenarnya. Okey, al-fahishata. Al-fahishata Isim mu'annas. Mu'annas betul. Dari dari mana mu'annas? Dari mana? Ta marbutah. Ta marbutah ya. Daripada ta marbutah kita tahu dia mu'annas. Dari mana tahu dia isim? Macam mana kita tahu dia isim? Alif lam, pandai. Bagus ya. Sebenarnya mu'annas ta marbutah itu bukan saja mu'annas, dia juga isim. Kalau ta marbutah ada dua sebenarnya. Sebab dalam fi'il tak pernah ada ta marbutah. Dia bila kita belajar ni ada tips-tips yang membantu kita tahu, membantu kita untuk mengenal apa-apa. Ta marbutah itu sendiri kita tahu jantina isim tu adalah dia mu'annas, dan sebenarnya ta marbutah itu sendiri dari situ kita dah tahu dia isim. Cumanya alif lam tu isim yang apa sebenarnya? Isim apa alif lam? Ya, itu lebih tepat. Alif lam tu isim ma'rifah. Okey. So kita al-fahishata isim ma'rifah mu'annas. Kita ambil gitu je lah. Maksudnya perkara-perkara yang keji. Perkara-perkara yang keji tu semualah. Apa-apa saja yang perkara yang tak elok itu dipanggil perkara-perkara yang keji. Terpulanglah apa pun perbuatannya. Cumanya bila kita kata isim, kita kena perlu perhatikan isim tu, apakah dia rufu' ataupun marfu', ataupun apakah isim itu nasab ataupun mansub. Okey, rufu' dengan marfu' sama, nasab dengan mansub sama, ataupun apakah isim itu majrur. Majrur ataupun kasrah. Maksudnya baris bawah. Okey, perhatikan isim tu. Al-fahishata, apa dia? Isim apa ni? Isim? Arifah tadi.
Makrifah betul. Sekarang ni makrifah dah makrifah tu alif lam. Sekarang ni ustazah tanya isim ni 3. Yang tadi alif lam itu isim makrifah. Habis cerita. Sekarang ni ustazah tanya, perhatikan isimnya adakah dia marfu' atau adakah isim ini mansub ataupun satu lagi apakah isim ini majrur. 3 ni. Salah satu. Mana satu? Salah satu. Mansub. Nasab Ya, nasab dengan mansub sama. Dari mana kita tahu? Syah ke? Ya, Fathah. bukan. Baris atas ke? Ya, baris atas. Di mana baris atas tu? Di mana? Tak. Ya, pada ta marbuta. Di hujung. okey. Habis cerita di hujung lah. Senang cerita. Pada ta di hujung. marbuta. Ya, isim ni ada 3 ya. Yang makrifah nakirah tu lain cerita. Yang ni sekarang isim ni perhatikan sama ada isim itu marfu'. Setengah orang nak sebut rufu', boleh. Setengah orang nak sebut marfu', sama je. Setengah sebut rafa', ada. Pun sama sebenarnya kalaulah terdengar ya. Dan sama ada isim itu nasab ataupun mansub, sama. Nak sebut nasab boleh, nak sebut mansub pun boleh. Dan apakah isim itu majrur ataupun kasrah. Ya, maksudnya di mana kita nak pastikan sama ada dia marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Perhatikan baris di hujungnya. Kalau baris fathah, baris atas, itu kita panggil dia nasab ataupun mansub. Kalau baris dia baris bawah, kita panggil dia majrur ataupun kasrah. Dan kalau dia baris depan, saya bagi contoh ya, al-fahishata, ta tu dia baris fathah, itu kita panggil dia nasab ataupun mansub. Kalau dia al-fahishati, kalau baris bawah, kita panggil dia majrur ataupun kasrah. Dan kalau dia al-fahishatu, itu kita panggil dia rufu' ataupun marfu'. Itu benda yang kita nak faham tu tentang isim. Sebab isim boleh ada ketiga-tiga baris ini. Wajib untuk isim tu. Apakah baris dia? Kita perhatikan tadilah. Jadi di sini al-fahishata, betul, isim ma'rifah, jantinanya muannas dan dia adalah isim nasab ataupun isim mansub. Terpulang nak sebut nasab ataupun mansub ya. Okey. Isim itu sebenarnya asalnya adalah al-fahishatu. Kalau cari dalam kamus ya. Kalau cari dalam kamus, kamus biru tak adalah. Sebab dalam kamus biru hanya untuk fi'il sahaja. Jadi kalau tengok dalam kamus pink, kita cari al-fahishata, tak jumpa. Tak akan jumpa al-fahishata. Ya. So dalam kamus, dia akan ada yang rufu' sahaja. Al-fahishatu. Kalau dalam kamus. Lepas tu kita kena faham tentang isim. Ya. So asal dia mesti al-fahishatu. Kenapa dia menjadi al-fahishata? Mesti ada sebab. Kenapa dia akan jadi al-fahishati? Ada sebab juga. So sekarang siapa nak bagi tahu? Kenapa dia jadi al-fahishata? Kenapa tak? Kenapa bukan tu? Saya dah cakap tadi. Isim asalnya mesti hujungnya dhammah. Al-fahishatu, rufu' ataupun marfu'. Kenapa dia berubah menjadi al-fahishata yang kita panggil isim nasab ataupun mansub? Kenapa? Sila jawab. Sebab ada allati. Bukan kerana allati, bukan. Bukan. Teka lagi lah, boleh je, tak ada masalah. Bukan kerana allati. Allati saya bagi tahu ya, allati isim mausul tidak mengubah baris. Ini tips ni untuk orang yang menjawab. Isim mausul tidak pernah mengubah baris isim selepas dia. Nampak? Okey, orang lain nak jawab. Kenapa dia jadi al-fahishata? Kenapa dia bukan al-fahishatu? Kenapa? Nak samakan dengan yaktina. Dia memang ada sebab, ada kena-mengena dengan yaktina. Okey, sekarang saya bacakan maksud dia. Dan yang melakukan, yaktina melakukannya, dan daripada yang daripada allati, yaktina melakukan. Saya ambil je maksud melakukan ya. Dan yang melakukan apa? Pak. Melakukan apa? Maksudnya ada sesuatu telah dilakukan. So, apa? Ni ada panggil ada punya apa fa'il ke apa benda ni Dia panggil maf'ulun bih. Dia panggil. Ya, dia panggil maf'ulun bih, maksudnya benda-benda yang dibuat. Perkara-perkara yang dibuat.
ataupun orang-orang yang telah dibuat ke atas mereka, orang-orang yang telah diperlakukan ke atas mereka, yang semua yang dia panggil istilahnya dibuat, ya. Itu mesti baris dia mesti nasab. Isim tu mesti nasab Nasab. ataupun masya. Baris atas. Ya, mesti baris atas. Itu dipanggil maf'ulun bih. Kalau kita terjemahkan maf'ul maksudnya dilakukan, bih dengannya. Maksudnya benda yang dibuat macam tadi dan orang-orang yang melakukan apa? Betul tak? Jadi dan orang-orang yang mendatangkan. Kalau kita ambil maksud dia mendatangkan apa? Maksudnya ada sesuatu benda yang kena buat dipanggil. Ya. So isim itu akan berbaris nasab ataupun mansub. Ya. Okey, maf'ulun bih. Kalau al-fahishata. Jika nak tanya sila tanya ya. Cumanya saya cakap awal-awal tadi isim wajib ada 3 hujungnya. Sama ada asal dia, original dia. Saya bagi ambil isim ini juga lah. Al-fahishatu itu yang original dia. Tetapi dia boleh berubah menjadi al-fahishata, ada sebab. Dan dia boleh berubah menjadi al-fahishati, ada sebab. Ya. Kalau baris bawah biasanya dengan huruf jar lah Ustazah kan? Biasanya huruf jar tetapi bukan itu saja. Ada alasan lain. Ada. Isi apa ina ada kaitan dengan tu ke? Inna nasab. Kalau inna nasab macam ni. Kalau inna. Kana tadi bari bawah kan. Cerita bari bawah kan. Bari bawah kalau dia ada huruf jar sebelumnya ataupun kalau dia idhafah. Mudhafun wa mudhafun ilaih. Idhafah ya, sandaran. Ya, itu kalau dia pun akan bari bawah juga. Sebab idhafah ya, yang sandaran itu memang hujungnya akan berbari bawah. Okey. Kita faham ya, maf'ulun bih ya. Okey, min huruf apa? jar. Ya, huruf jar ya, jar J-A-R ya. Huruf jar ada 8. Saya sebut saja ya. Kalau tadi isim huruf ataf ada 10. Saya bagi tahu teruslah. Waw tu antara salah satunya, ataf ada 10, ada lebih sedikit sebenarnya dalam terpulang pada nota masing-masing ya. Allati isim mausul ada 7. Saya bagi tahu ya. Fi'il pula ada 3 jenis ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Bertiga. Isim pula ada rafa', ada nasab, ada majrur. Nampak saya ada bagi. Saya bagi tahu terus ya. Dan ada jantina ni lah muzakkar muannas ya. Min adalah antara huruf jar. Huruf jar ya. Jar ni maksud dia, katanya Ustazah apa maksud jar? Jar ni maksudnya membaris bawahkan isim. Mesti selepas huruf jar mesti isim lah. Cuba kita tengok lepas dia. Min maksud dia dari ataupun daripada. Boleh. Ya. So dari, dia tengok selepas dia mesti isim. Selepas huruf jar mesti isim ya. Tak boleh ada benda lain. So di mana bari bawahnya? I. Pada Hamzah. Nisa'i. Kenapa bari bawah tu bukan pada kum? Saya tanya pula. Kenapa? Domir. Pandai pun. Domir tak boleh bari bawah. Domir tak boleh. Domir memang domir lah. Ya, jadi dia punya bari bawah dia pada i, nisa'i. Yang kita kata surah An-Nisa. Kita biasa dengan surah An-Nisa, kita matikan hamzah. Ya, jadi An-Nisa hujungnya ada hamzah. So nisa'i itu maksudnya perempuan-perempuan ya, ataupun para wanita. Boleh ya? So kita nampak bari bawah dia pada hamzah. Min nisa'i. Itu dipanggil jar majrur, kita panggil. Okey? Dari wanita-wanita. Macam tu. Bolehlah. Kita boleh terjemahkan apa-apa yang sesuai lah ya. Okey. Sekarang ni pula nisa'ikum. Bila nisa'ikum, perhatikan maksud dia perempuan-perempuan kamu. Ataupun wanita-wanita kamu. Ataupun sebenarnya maksud dia perempuan-perempuan dari kalangan kamu. Itu maksud dia. Ataupun wanita-wanita dari kalangan kamu. Maksudnya dari bangsa kamu lah. Maksud dia sebenarnya. So ini kita panggil apa ni? Nisa'ikum. Kita panggil apa dia? Kita tak panggil jar majrur. Jar majrur hanya min nisa'i. Pada hamzah saja jar majrur. Tapi kalau nisa'ikum dah panggil nama lain pula dah. Apa? Siapa nak cuba? Dalam saya mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Betul. Mudhafun ilaih. Ya. Saya galakkan jawab ya, salah pun tak apa. Sebab bila kita jawab salah, kita akan ingat dan dia memberi kita akan datang. Dia tak boleh jawab je tu salah. Jadinya jangan malu menjawab kalau salah, kalau nak teka-teka pun tak apa ya. So nisa'ikum
kita panggil dia kawan kita cakap mudhafun ilaih. Dia nama panjang dia mudhafun wa mudhafun ilaih. Panjang kan? Tapi nak panggil pendek, sebut je idhafah. Nak sebut pendek. Ataupun kalau nak sebut mudhaf, boleh je. Kita terima, kita faham. Nak sebut idhafah, ataupun nak sebut mudhaf, ataupun nak sebut mudhafun ilaih. Boleh je ya. So macam mana, kenapa kita sebut dia nama dia begitu? Kenapa? Kenapa kita panggil dia idhafah? Kenapa? Satu. Dah bagi jawapan dah, betul dah. Mudhafun ilaih. Tapi kenapa? Kenapa nama dia begitu? Kenapa dia disebut idhafah ataupun mudhafun ilaih ataupun kalau disebut mudhaf? Boleh. Kenapa? Sandaran ke? Ya, maksud dia sandaran. Idhafah, mudhaf, mudhafun ilaih maksudnya sandaran. Okay, kita tanya lagi. Apa maksud sandaran? Dia isim campur dengan domir mutasil. Okey, untuk yang ini, khusus yang ini, isim pertama diidhafahkan kepada domir. Untuk contoh yang ini, tetapi dia bukan itu saja ya. Idhafah ini ya sebenarnya terdiri daripada dua isim. Okey, idhafah mesti mengandungi dua isim. Isim pertama disandarkan kepada isim yang kedua. Kalau yang contoh yang ini, isim yang kedua itu kebetulannya adalah domir. Tetapi bukan ini saja, dia boleh saja isim yang kedua itu juga isim, bukan selain daripada domir boleh. Nama pun boleh. Ya. Okey, itu ya. Untuk apa tujuan idhafah? Kenapa perlu sandaran? Kenapa perlu idhafah? Saya bagi maksud dia nisaikum, perempuan-perempuan dari kalangan kamu ataupun perempuan-perempuan dari bangsa kamu. So dia disandarkan kepada kamu tu. Kenapa? Kenapa? Untuk menjadikan dia isim ma'rifah. Itu sebenarnya jawapan dia. Katalah tak ada kum. Perempuan-perempuan dari kalangan perempuan. Perempuan mana? Perempuan bangsa mana? Perempuan bak. Kalau tidak ada idhafah, makanya kita tak tahu. Perempuan tadi perempuan dari bangsa apa? Contohnya lah yang ni ya. Jadinya kenapa idhafah tadi? Fungsi idhafah adalah menjadikan nisaikum, terus kita panggil nisaikum tu isim ma'rifah sebenarnya. Antara bentuk isim ma'rifah. Tadi awal-awal tadi kita kata isim makrifah, kita kenal isim makrifah bila ada alif lam. Betul. Tapi dia banyak cara. Banyak cara sebenarnya, banyak bentuk sebenarnya yang isim makrifah tadi. Bukan alif lam saja, bukan. Ya. Idhafah juga adalah bentuk isim makrifah. Ada hampir 10 bentuk isim makrifah yang bukannya bermula dengan alif lam. Okey? Ya, so di sini bila kata ada kum, wanita-wanita kamu. Jadi teruslah tahu, betul tak? Kan? Idhafah ni biasanya dengan isim plus campur dengan domir Ustazah ke dia ada tak, dia antaranya isim pertama ya, isim pertama disandarkan kepada domir, yang inilah satu. Isim yang pertama disandarkan kepada nama, apa-apa nama boleh. Dua, isim yang pertama disandarkan kepada isim lain ya, isim lain yang wajib ada alif lam. Yang ni tak ada alif lam. Tiga, dan isim yang pertama wajib disandarkan kepada isim yang keduanya tetapi tanpa alif lam. Dua isim yang tanpa alif lam. Ada empat sebenarnya idhafah sebenarnya. Antaranya pertama, isim pertama disandarkan kepada domir. Kedua, isim pertama disandarkan kepada apa-apa sahaja nama. Dua, nama ya. Ketiga, isim yang pertama wajib disandarkan kepada isim yang kedua yang ada alif lam. Isim yang kedua wajib ada alif lam. Dan yang keempat, isim yang pertama disandarkan kepada isim lain yang sama-sama tanpa alif lam. Nampak? Ada 4 bentuk idhafah sebenarnya. Dan hukum asal sebenarnya isim yang kedua wajib berakhir dengan baris bawah sebenarnya. Yang Linda cakap tadi. Ya, isim kedua. Ya, hujung isim kedua sebenarnya wajib berbaris bawah. Itu hukum asal. Tetapi kenapa yang ni tak ada baris bawah? Kenapa? Ni domir. Sebab domir. Apa-apa yang domir itu jatuh kategori mabni. Mabni maksudnya tak boleh berubah baris. Jadi apa-apa kalau isim yang kedua tu terjatuh dalam apa-apa saja yang mabni, tak boleh berubah baris. Jadi kita tak nampak baris bawah tu. Tapi kalau perkataan-perkataan yang lain yang bukan mabni, kita akan nampak baris bawah dia di hujung isim yang kedua. Itu syarat asal dia.
Itu yang kita cakap tadi. Baris bawah bukan hanya kerana jar majrur, baris bawah juga kerana dia adalah idhafah. Ya. Tapi baris bawah itu adalah di hujung isim yang kedua. Okey. Wanita-wanita kamu, perempuan-perempuan kamu. Siapa nak tanya silakan ya. Okey, nampak memanglah ayat Quran ya. Ayat Quran dia dah masuk semua ya. Mungkin kita ada dah biasa dengar, mungkin ada yang jarang dengar ya. Okey, kita terus ya. Fastashhidu, fa di situ. Fa adalah huruf fa sendiri adalah satu kalimah macam waw tadi, macam wallati. Waw, huruf waw tu satu huruf waw semata-mata adalah satu kalimah. Wa bermaksud dan, fa bermaksud maka. Ini huruf ataf yang kedua yang kita jumpa dalam ayat ni. Ya. So itu sebenarnya dua kalimah tu kita boleh ceraikan fa. Tapi ini bila dia dah cantum nampak macam satu kalimah. Ya. Cara bacaannya fastashhidu. Ya, tapi fa adalah huruf ataf. Ya. Perhatian yang kedua. Katalah kita buanglah fa tu, tak ada. Katalah fa tu tak ada. Macam mana nak baca tu? Baris atas tu untuk fa ya. Hanya untuk fa. Tapi kalau tak kata us. Mana us? Mana datang us? Is. Is. Datang is salah betul. Bukan as, bukan as, bukan us. Kita baca dia is. Istashhidu. Ya, istashhidu tapi sekarang kita baca dia dengan baris fa, fastashhidu. Tapi kalau kita buang fa, dia akan jadi istashhidu. Itu daripada perkataan syahid. Kita biasa dengan perkataan syahid, mati syahid. Kita biasa. Tapi ini juga dari kalimah syahid. Ya. Cumanya bentuknya berbeza sebab ini adalah fi'il amar. Istashhidu, berilah penyaksian. Betul tak? Cuba besarkan maksud dia. Bagi tunjuk pada kawan maksud dia. Apa? Maka datangkanlah saksi-saksi. Samalah. Berilah penyaksian atau datangkanlah. Datang samalah kan. Maksudnya bawalah bukti. Boleh jugalah. Maksudnya bawalah saksi. Datangkanlah saksi. Maksudnya bawalah bukti. Maksudnya ya. So ini dari kalimah syahid tu. Tapi Ustazah macam mana nak tahu? Perlahan je lah. Perlahan je lah belajar. Perlahan je lah. Sebab saya dah kenal kalimah tu kan. Saya dulu suka baca kamus. Ya. Itu sebab vocab saya agak banyak sebenarnya. Tetapi saya mengaku ada vocab yang saya dah tengok banyak kali pun saya tak ingat juga. Saya mengaku. Ya. Ada yang saya dah banyak tahu tapi ada je vocab yang jarang-jarang guna tu. Dah tengok maksud dia hari ni ingat. Lepas tu lupa. Hari ni kita tengok esok lupa. Biasalah ada juga yang kita tak. Sebab ada kalimah yang biasa digunakan. Ada kalimah yang jarang digunakan. Fastashhidu banyak. Macam syahid tadilah. Okay. So, cumanya kita kata kalau buang fa ataf ya. Ataf apa maksud ataf? Kata hubung. Kata penyambung. Bermaksud maka. Istashhidu adalah fi'il amar. Fi'il amar maksudnya perintah ataupun suruhan. Kepada siapa ditujukan perintah itat ni ataupun suruhan ni tadi? Kepada siapa ditujukan? Fastashhidu. Dia mesti ada. Dhamir dia ada. Dhamir di dalamnya adalah kepada siapa kita tujukan tadi. Kita suruh datangkanlah saksi-saksi ya. Kita sebenarnya suruh siapa tadi? Kita ada sebenarnya dia punya di dalam fi'il amar agak berbeza ya. Fi'il amar berbeza dengan fi'il madi dengan mudhari' ya. Sebab fi'il madi dengan mudhari' kita kata pelaku kepada perbuatan kan. Tapi fi'il amar pun sebenarnya sama. Kita kata datangkanlah saksi-saksi. Kita suruh siapa? Yang bukan kita yang mendatangkan saksi tu, kita menyuruh orang. Yang nampak perbuatan keji tu. Ya, kita suruh orang lain. Kita suruh orang lain yang mendatangkan saksi-saksi yang nampak perbuatan keji tadi. Maksudnya memang fi'il amar ni kita perintah, kita bagi kepada pihak tertentu, betul tak? Datangkanlah saksi-saksi. Kat siapa datang? Kita tujukan kepada siapa perintah ni? Dia ada 6. Fi'il amar dia sikit saja. Hanya kepada 6 pihak saja yang kita boleh beri arahan. Ya, begini. Orang yang di depan mata kita kata second party. Kita ni orang yang bercakap ni first party. Ya. Jadi kita hanya boleh beri arahan kepada second party. Second party tu maksudnya pihak yang kita bercakap directly lah. Janganlah pihak ketiga, third party. Pihak third party dia tak ada dengan kita. Macam mana kita nak cakap dengan dia? Datangkanlah sisa mana boleh kan? Jadi kita hanya boleh beri arahan kepada pihak yang kedua yang direct di depan mata kita sebenarnya. Jadi hanya 6 saja. Fi'il amar pendek saja ya.
hanya ada 6 pihak yang kita tujukan arahan itu. Anta, Jadinya ah, antum. ya, dia untuk anta, antuma, antum dengan anti, antuma, antuma, antumna. antuna. Itu saja. Ya, hanya itu saja. Sebab tu fi'il amal sedikit mudah sebab dia punya hanya ditujukan kepada 6 pihak, ya. 3 pihak lelaki, 3 pihak bukan lelaki lah. 3 pihak muzakkar, 3 pihak muannas. Kalau muzakkar tu ada yang seorang, ada ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak, muannas pun sama. Ya, ada mufrad, mutsanna, jamak. Jadi yang ini ditujukan kepada siapa? Istashhidu, saya buang fa, ya. Istashhidu, maka datangkanlah saksi, datangkanlah saksi kan? Datangkanlah kamu saksi sebenarnya. So sebenarnya dhamir dia sebenarnya ditujukan, arahan ini ditujukan kepada antum sebenarnya. Jamak muzakkar sebenarnya. Saya ada tips dia. Macam mana nak tahu cara paling cepat, macam nak tahu ini kita dah tahu dah. Fi'il amar lah. Tapi kita nak tahu ditujukan kepada siapa? Arahan ni tadi. Arahan. Bukan kita yang beri arahan tau, tapi kita memberi arahan kepada pihak lain. Pihak lain tu lah. Siapa? Siapa yang ditujukan? Cara paling cepat alif ziyadah. Alif ziyadah di hujung itu mengatakan fi'il amar ini kan dhamir di dalamnya antum. Alif ziyadah tu. Lepas tu saya pernah sebut alif ziyadah tu mesti ada kena-mena dengan jamak muzakkar sahaja. Alif ziyadah. Kalau dengan muannas tak ada. Dan alif ziyadah tidak ada pada yang mufrad, yang tak ada. Alif ziyadah tak ada yang dekat mutsanna, tak ada. Alif ziyadah hanya ada pada jamak muzakkar sahaja. Ya. So sebenarnya istashhidu fi'il amar, ya, dhamir ni siapa? Ditujukan kepada siapa? Dhamir dia antum. Maka datangkanlah kamu semua saksi-saksi, ya. Sebenarnya ada kamu semua sebenarnya, ya, ada di dalam kalimat itu. Walaupun kita tak nampak perkataan antum, ya, tapi kita belajar cara nak kenal di mana, ya, di mana kita tahu di antum, ya. Okey. Okey, alaihinna, alaihinna, cuba tengok kalimah tu, alaihinna. Ala. Ya, alai adalah ala. Betul. Ala. Ya, Atas. ala, ya. Bermaksud atas. Ya, atas ataupun maksud dia ke atas, boleh je, ya. So dia sebenarnya ala. Tapi kenapa jadi alai? Kenapa jadi alai? Cuba jawab. Yan? Kak Katie, cuba jawab. Ya, okey. Ala. Dia kalau betul ala ain lam ya lah sebenarnya kalau Ya tanpa titik. ya tak ada tanpa titik tanpa sukun. Ya, tapi tak boleh masa dia ala, ya tak ada tanda sukun, tak ada, kosong. Okey, memang asalnya ala, dengar dulu ya. Ala sebenarnya ain baris atas, lam baris atas, lepas tu di hujungnya ada ya tanpa titik dan tanpa apa-apa baris. Jadi ala, so ya di situ dalam kalimah ala, ya nampak macam ya tapi dia berfungsi sebagai alif sebenarnya. Ala, ya. Tetapi bila nak cantumkan huruf ya macam tu nampak macam ya tetapi dia berfungsi sebagai alif. Huruf macam tu dipanggil huruf illah, dipanggil huruf sakit, ya. Huruf illah ni 3 alif waw ya, ya. Jadinya kalau kita nak cantumkan huruf-huruf illah, ya, kepada huruf lain, ya, kita perlu letak tanda sukun. Itu undang-undang dia. Makanya dia terus jadi alai. Kata dia ala hinna, memang tak jadi, tak boleh. Ya, jadi kerana itu, ya, untuk cantumkan huruf sakit tadi, ya, kepada huruf lain. Jadi perlu diletak tanda sukun. Bila dia letak tanda sukun, confirm terjadi huruf ya. Tadi asal-asal ala dia nampak macam ya tapi dia bukan ya, dia huruf alif sebenarnya, ya. Dipanggil alif maksurah. Tapi bila dia letak tanda sukun terus jadi ya, alai. Sebab bunyi ya dia kan. Alai, ya. So ini adalah huruf jar yang ketiga yang kita jumpa dalam ayat ni lah. Ya, huruf jar yang ketiga. So sebenarnya kita cakap tadi selepas huruf jar mesti isim. Selepas huruf jar mesti isim sahaja dan undang-undang asal hujung isim tu mesti baris bawah. Undang-undang asal. Tapi ni tak nampak kenapa? Sebab alaihinna. Kenapa bukan alaihinni? Kenapa dia bukan baris bawah? Domir apa ni siapa? Hinna dengan hunna sama. Hinna dengan hunna perempuan tadi sama.
Ya, domir yang tadi Berubah hunna tu jadi kan. hinan hunna. Ya, sama dia perempuan. Atas mereka perempuan tadilah hunna dengan hinna sama ya. Ini domir untuk muannas jamak. So memang domir tak boleh baris-baris bawah ni tak boleh ya. Okey. So jumpa hinna kita jarang, selalunya kita jumpa hunna kan. Hunna dengan hinna sama ya. Ada tak banyaklah yang berubah macam ni, tak banyak. Kalau hum boleh jadi him. Saya bagi tahu ya. 3 je yang boleh berubah. Hum boleh juga jadi him. Kalau hu boleh juga jadi hi. Lepas tu hunna boleh jadi hinna. Itu saja. Yang lain domir langsung tak boleh berubah. Ini bukan boleh berubah apa. Ini memang dia memang ada dua bentuk. Ya, hunna ataupun hinna sama. Kalau hum dengan him sama. Hu dengan hi sama. Ya, selain daripada tu domir lagi rigid. Langsung tak boleh. Ya. So dia tak nampak baris bawah lah. Tapi cara kita menyebutnya alaihinna, kita sebut dia jar majrur. Kita sebut. Tetapi kebetulannya selepas huruf jar tu dia domir. Domir memang tak boleh lah baris-baris bawah tu. Dari segi maksud atas mereka semua. Kalau dari segi maksud lah atas mereka pun boleh. Ya. Okey. Arba'atan apa tu? 4. Ya, Apa 4. ni? Betul 4. Nakirah. Nakirah, Isim betul. nakirah. Ya, isim nakirah. Macam mana tahu dia isim nakirah? Tanwin. Ya, tanwin di hujung. Tanwin di hujung memang nakirah lah. Isim nakirah ni maksudnya empat apa? Nampak? Kita tak tahu. Kita tak tahu kan? Sebab dia nakirah kan? Bila nakirah ni dia umum. Dia kita tak tahu siapa ya. So arba'atan 4. Tadi kan dia kata datangkanlah saksi kan? Tadi kan fastashhidu. Datangkanlah saksi. Rupanya saksi tadi perlu apa? Saksi tu perlu 4 ya. So saksi tadi perlu 4. So sebab itu arba'atan benda yang didatangkan. Ya, datangkanlah saksi. Maksudnya benda yang dibawa ataupun benda yang disuruh bawa tadi. Sebab itu dia jadi arba'atan. Sebab tu dia jadi nasab. Sebab dia benda yang perlu didatangkan. Ya. Perlu dibawa. Ya. Okey, lepas tu dia arba'atan. Lepas tu dia bukan arba'atun, dia bukan arba'atin ya. 4 apa? 4 orang lah. Betul tak? Ya, dah saksi mestilah orang lah. Saksi tak pernah benda lain kan? Ya, 4 orang lah. Walaupun dia tak ada perkataan orang kat situ, tapi dia tahu daripada minkum tu. Orangnya sebenarnya kat situ dia tulis orang kan? 4 orang tapi sebenarnya 4 saja kan? Tapi daripada minkum tu. Minkum tu dari kalangan kamu. Ada salah 4 tu 4 orang. Betul tak kan? Sebenarnya dia maksud 4. Ya. Okey. Minkum tu, min sama dengan min. Tadi kita ada min tadi kan? Ya, huruf jar ya. Ada ya. So, ni huruf jar lah. Min kali kedua ya. Min tadi ya. Tapi yang tadi min nisa'i. Nampak baris bawah. Tapi ni sebab lepas min, domir, memang tak nampak baris bawah. Dari kamu ataupun maksudnya dari kalangan kamu sebenarnya maksud dia. Ya. Okey, kita habiskan sedikit saja lagi ayat ni. Habis dah ke? Belum kan? Dah habis? Ayat dal dah habis. Oh, dah habis. Okey, dah habis. Dah habis cukup. Okey, memang dia sangat detail. Tapi saya syorkan jangan malu bertanya. Kalau tertinggal pun tak apa. Kalau kita masih blur, tak apa, tak ada masalah pun. Tanya saja. Okey. Sebab dalam ayat Quran ni dia dah masuk segala-galanya. Memang kita benda lain pun banyak tak ingat lagi kan. Banyak benda tak ingat lagi kan. Jadinya ini lumrah lah. Okey, saya nak ni buka. Siapa yang nak tanya? Silakan. Sila. Rasanya huruf jar, saya kata gini lah. Huruf jar senang kan? Betul tak? Huruf jar senang kan? Tapi tak hafal lagi Ustazah. Tapi tak hafal lagi. Okey. Kalau huruf ataf senang juga kan? Yang biasa tengok lah Ustazah. Orang hafal tu lah biasa tengok. Betul lah. Tak apalah, kita kenal yang dah biasa tengok pun dah cukup baik dah. Huruf ataf saya cakap ada 10. Huruf ataf 10, huruf jar ada 8. Cumanya huruf ataf dia tak mengubah baris. Beza huruf ataf dengan jar, huruf ataf tak mengubah baris tak. Tapi huruf jar membaris bawahkan isim selepas dia. Itu fungsi dia lah. Tapi kalau kebetulan terkena kat domir, kita kena ingat ya, domir ataupun apa-apa yang mabni ya, kalimah-kalimah mabni tak nampak baris bawah tu. Ya. So kita ada huruf ataf.
kita ada huruf jar dan kita ada apa tadi? Isim mausul kan? Kita ada isim mausul. Lepas tu kita ada isim. Isim ni ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Ya. Okey. Okey. Ada lagi siapa nak tanya silakan. Kak Cik nak tanya apa Kak Cik? Buka Ustazah. mikrofon. Saya. Dah Silakan. buka. Tak, saya teringat kalau kita dulu kan saya lah hafal dictionary yang bahasa Inggeris kan. Tadi Ustazah kata hafal yang yalah bahasa Arab tu. Macam mana caranya tu? Saya tak Contohlah. hafal. Saya tak hafal. Saya selalu buka kamus. Saya Kita selalu buka maksudnya ya. selalu orang kata selalu tengok lah Selalu kiranya tengok kan. ya. Katalah jadi bila saya buka tu saya jumpa kalimah-kalimah yang biasa-biasa jumpa. Saya kerap. Dulu saya kerap ya. Saya buka kamus, saya macam kata-kata kita baca kamus lah ibaratnya. Macam itulah kan. Dia memanglah bila kita nampak banyak kali kita ingat kan. Macam Inggeris juga betul. Bila kita belajar Inggeris pun sama. Dulu pun saya pun masa zaman budak-budak tak mahir Inggeris, saya buka kamus Inggeris. Betul? Sama je. Bila kita belajar bahasa Arab, kita kena buka pula kamus bahasa Arab untuk memahirkan kita lah dengan vocab-vocab tadi. Ya. Okey, ada soalan lain? Ada? Ada ke tak ada? Saya. Nak tanya sikit aja apa? Nasab dengan jazam ni tak ingat lah. Dia sama. Tak sama. Nasab maksudnya fathah. Kalau jazam maksudnya mati ataupun bertanda sukun. Mati pun boleh, tanda sukun pun boleh. Jazam. Memang jazam maksudnya dimatikan ataupun disukunkan. Kalau nasab maksudnya fathah. Okey, kalau baris depan dhammah ataupun rufu'. Ya, baris depan bahasa Melayu, dhammah bahasa Arabnya ataupun istilah bahasa Arab dia panggil rufu' ataupun marfu'. Ya. Kalau baris atas bahasa Arabnya fathah. Ya, tapi dalam ilmu bahasa Arab bila kita belajar memang baris fathah tapi kita panggil dia nasab ataupun mansub. Dan kalau baris bawah ya, dia panggil kasrah ataupun dipanggil majrur. Ya. Dan kalau jazam maksudnya dimatikan. Sama ada bertanda sukun ataupun kosong. Tak ada masalah. Yang penting dimatikan. Kita akan jumpa insya-Allah. Bila kita jumpa nanti kita akan lihat. Tapi nak tanya tak ada masalah. Ya. Okey? Okey. Ada soalan lain? Silakan. Tak ada? Tak ada ya? Kalau tak ada insya-Allah ya kita akhiri ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama. Ya.